Baru ni hadis-hadis ni kita sudah baca dah, dan ada meninggal baru ni, ada tertinggal sikit, tak ada apa habis perbincangan. Bab ar-rajul yukri dabbatahu 'ala an-nisf aw as-sahm. Kita baca semula tu, kita bincang semula insya-Allah. Bab ar-rajul yukri dabbatahu 'ala an-nisf aw as-sahm. Wa bihi qala hadathana Ishaq bin Ibrahim ad-Dimashqi Abu an-Nadr qala hadathana Muhammad bin Shu'aib qala akhbarani Abu Zur'ah Yahya bin Abi Amr as-Saybani an Amr bin Abdullah annahu haddathahu an Wathilah bin al-Asqa qala nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk fakharajtu ila ahli فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقت في المدينة أنادي ألا من يحمل رجلا له سهم فنادى شيخ من الأنصار قال لنا سهم على أن نحمله عقبة وطعامه معنا قلت نعم قال فسر على بركة الله تعالى فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيته فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله ثم قال سقهن مدبرات ثم قال سقهن مقبلات فقال ما أرى قلائصك إلا كراما قال إنما هي غنيمتك التي شرطت لك قال خذ قلائصك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Wathilah bin al-Asqa, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru untuk peperangan Tabuk, yakni menyeru sahabat-sahabatnya lah. Di situ orang panggil hadzaf maf'ul, nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu fi dengan makna li ghazwat Tabuk, untuk peperangan Tabuk. Saya pun keluar pergi menemui ahli keluarga saya. Bila saya datang, sahabat-sahabat yang pergi awal telah pun keluar. Saya di Madinah duduk menyeru, melaungkan kata-kata ala man yahmilu rajulan lahu sahmu, tidak adakah sesiapa yang akan memberi kenderaan kepada seseorang dan dia akan mendapat habuan yang akan diperolehinya. Maka seorang syekh Ansar, seorang tua Ansar menyeru dengan katanya, lana sahmu, lana sahmu, mana kami nak bahagiannya, dengan syarat kami bergilir-gilir dengannya, yakni untuk menaiki unta itu. Wa ta'amuhu ma'ana, dan makanannya ditanggung oleh kami. Qultu, kata Wathilah, saya pun kata,
Baiklah. Orang itu pun kata, fasir ala barakatillah. Kalau begitu, pergilah, berangkatlah, semoga diberkati Allah. Qala, kata Wathilah, maka saya keluar dengan sebaik-baik teman, mana dalam perjalanan itu, sehinggalah Allah memberikan kepada kami harta fai. Saya dapat beberapa ekor unta, beberapa ekor unta muda. Saya pun mengheret unta itu pergi kepadanya. Dia keluar dan duduk di atas pelana dia, salah satu pelana unta dia. Kemudian dia berkata, suqhunna mudbirat. Heret, mana cuba heret unta itu dalam keadaan dia berpaling belakang. Kemudian dia kata pula, kamu heretlah unta itu dengan menghadap ke hadapan, dalam keadaan mari pula. Tadi dia dalam keadaan pergi, ini dalam keadaan unta itu mari. Seolah-olahnya dia nak tengoklah macam mana rupanya perjalanannya. Lepas tu dia pun kata, ma ara qala'isak illa kirama. Nampaknya unta-unta kamu ni semuanya elok-elok belaka. Qala, kata Wathilah, sebenarnya ini adalah ghanimah engkau yang telah saya janjikan kepadamu mana sebelum ini. Ini bahagia awak ni, gitu. Tapi orang itu kata, khudh qala'isaka ya bna akhi, kamu ambillah unta-untamu ini, wahai anak saudaraku. Fa ghaira sahmik aradna, kami nak selain daripada bahagian engkau itu, selain daripada bahagian engkau itu sebenarnya yang kami nak. Jadi perbincangan tentang hadis ni nya sebahagiannya kita telah bincangkan sebelum pada ni. Sebelum pada ni kita telah bincang dah. Cumanya ada beberapa tempat lah kalau nak kita panjang sikit, sambung sikit. Sebab baru ni tak ada bincang tu. Jadi hak sudah ada tu tak apalah, pakat juga tu tengok juga tu. Hak ni sambungannya. Jadi dalam syarah tu, kalau muka surat 210 boleh tengok situ baris yang keempat daripada bawah. Itu kita nak ambil beberapa kemuskilan yang mungkin timbul dan apa jawapan ulama terhadap kemuskilan itu saja. Lain-lain itu kita tak perlu ulang lah. Moga ada rakaman boleh tengok. Fa in qulta, dia kata, dia menimbulkan persoalan. Lam yaqa' fi ghazwati Tabuk qital falam yahsul lahu ghanimah, fa kayfa hasala li Wathilah al-qala'is min al-ghanimah aw al-fay? Itu persoalan yang ditimbulkan, yaitu dalam peperangan Tabuk sebenarnya tak ada berlaku peperangan. Jadi bagaimana dia nak mendapat ghanimah? Bagaimana Wathilah tu dapat beberapa ekor unta muda daripada harta ghanimah ataupun fai, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, hatta afa Allahu alaina. Jadi di situ disebutkan sebagai fai, afa'a. Dan pada tempat satu lagi, innama hiya ghanimatuk. Jadi itu macam ghanimah pula. Sedangkan makna dua tu berbeza. Ghanimah artinya harta rampasan perang, harta rampasan perang setelah berlaku pertempuran, peperangan, lalu kalah musuh.
kalah musuh, dan segala hak milik dia tu kita yang dapat, itu ghanimah. Kalau fight pula tidak begitu, harta yang diperolehi daripada musuh tanpa berlaku peperangan. Dia lari ke, dia menyerah ke, dia lagu mana ke, itulah yang dikatakan fight. Tapi nampaknya dalam hadis ni kedua-dua perkataan itu digunakan. Sebab itulah pensyarah dia kata, dia sebut dua. Fa kaifa hasala liwathila al-qala'is min al-ghanimah awil fai'? Bagaimana dia nak dapat beberapa ekor unta muda daripada harta ghanimah ataupun fai' itu? Tak kira lah sebagai harta ghanimah ke, sebagai fai' ke, tak kira lah. Tapi macam mana dia dapat sedangkan tidak berlaku perang? Qultu, saya kata, jadi jawabnya sarraha ahlu siyar bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Khalid bin al-Walid ila Ukaidir Dumah wasta'sara Khalid Ukaidir. Itu ceritanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan nak pergi bertemu dengan pasukan musuh yang besar tu, di tengah-tengah jalan tu dia ada dah kumpulan-kumpulan yang menyebelahi mereka. Gitu cerita. Sebelum sampai kepada bala tentera hak besar tu, dia ada dah beberapa kumpulan, beberapa kabilah yang telah memihak kepada pihak tentera Rum itu. Jadi cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, strategi dia serang selalu. Dia serang selalu. Hak mana-mana diketahui sebagai musuh dia berpihak atau menyebelahi pihak Rum itu, dia hantar sepadalah. Mana kiranya kawasan tu berapa ramai penduduknya, jadi dia hantar bala tentera dalam bentuk sariyah, dia panggil. Sariyah itu pasukan yang tidak diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dia hantar. Jadi sepadalah, jadi beberapa ramai, tidak semua sekali. Dia hantar hak tu pergi menguasai tempat tu. Tempat ni pula dia hantar hak lain pula. Begitulah di sepanjang perjalanan dia. Itu strategi dia. Supaya semua ni patuh, jatuh ke dia tu di tengah jalan. Tidak kata dah orang panggil sana kita pergi sana lah. Tidak. Kalau macam tu boleh jadi terkepung ke belakang. Jadi dia patuh selalu tengah-tengah jalan tu, dia patuh. Dia hancurkan musuh-musuh tu di tengah jalan. Itu strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya, dia hantar Khalid bin Walid kepada Ukaidir Dumah. Dumatul Jandal, nama satu tempat lah. Di situ dikuasai oleh wakil pemerintah Kaisar di Rum. Dia ada pula kerajaan-kerajaan kecil, ketua-ketua, pemimpin-pemimpin kecil di bawah jajahan dia tu. Jadi jajahan Dumah itu di bawah Ukaidir. Ukaidir ni orang Kaisar jugalah, pihak musuh jugalah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar Khalid bin Walid untuk menumpaskan kumpulan ni. Ni dulu Ukaidir. Kata Khalid, wasta'sara Khalid Ukaidir. Jadi Khalid pun pergi tawan Ukaidir. Dan Khalid kata, boleh saya selamatkan kau daripada dibunuh. Maknanya kami tak akan bunuh kau, dengan syarat kau bersedia untuk pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syarat kau tolong buka benteng tu, kubu tu, biar kami menguasainya. Qala na'am laka dhalik. Baiklah, dia kata tak apa, sebab dia kena tawan dah. Jadi Khalidnya telah mengadakan akad damai dengan Ukaidir. Ukaidir pada ketika itu diberkaslah, dan Musad saudara kepada Ukaidir ada di dalam kubu, duduk dalam kubu lagi, adik-beradik dia. Musad tak sibuk buka kubu tu, pintu kubu tu, bila dia tengok Ukaidir dalam keadaan diberkas. Jadi
Ukaidir minta lah dengan Khalid supaya bertolak ansur dengan saudara dia tu, dengan saudara dia tu, sehingga dia dapat buka pintu tu, dan dia sendiri bersedia untuk pergi dengan saudara dia tu, pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu terpulanlah kepada Rasulullah nak hukum bagaimana. Gitulah ceritanya. Jadi kita tak payah baca lah, baca terjemahan dia selalu, ambil terjemahan dia selalu. Khalid pun bersetuju lah. Bila bersetuju tu, gapo dia ke perjanjian damai dianya, perjanjian damai, bukti kepada perjanjian damai dia tu, iaitu dia bersedia untuk memberikan kepada Khalid sini 2,000 ekor unta, 300 ekor kuda, 400 baju besi, dan 400 lembing. 400 lembing. Khalid pun tak apa. Tiba hak tu lah, hak kata hak boleh tu. Daripada hak ni lah dibagi kepada Wasilah tu, boleh beberapa ekor unta muda tadi tu. Cuma timbul kemusykilan lain pula. Macam mana dia boleh bagi gitu tu, sedangkan tak sampai kepada ketua lagi, panglima, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya sampai kepada Rasulullah bagilah. Dan kalau bagi, macam mana boleh sebanyak tu kepada dia, sedangkan tentera tu 30,000 lebih. Itu persoalan pula timbul, persoalan yang lain. Tak apalah. Jadi ini bila begitu dia buka pintu kubu tu. Khalid pun masuk, dan sahabat-sahabat ni orang Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cukup jaga kata disiplin perang dia. Dah berjanji gitulah. Dia tak ada bunuh. Sebab tu orang kafir kalau Islam dia jamin. Kalau dia bagi jaminan tu tak apa, kita boleh percaya pada masa tu. Jadi Khalid pun tak buat apalah, tak bunuh, tak mengapa-ngapakan dia dan saudara dia, dan Khalid bawa pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Madinah. Bila Khalid bawa balik, mereka berdua kepada Rasulullah, dia bersetuju, berdamailah, setuju untuk memberikan jizyah. Nak masuk Islam tu tak sih. Rasulullah tawarkan, bagi peluang kepada dia, kalau masuk Islam selesai masalah kita. Kita bukan nak perang sangat. Tapi kalau tak sih pun, nanti akan datang ada bab khusus, boleh kau dipaksa orang yang ditawar itu memeluk agama Islam, boleh ke tidak? Itu akan ada bab akan datang. Jadi dia tidak masuk Islam lah, tapi walau bagaimanapun dia bersedia untuk bagi jizyah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun lepaslah dua beradik itu. Kedua-duanya adalah ketua lah di Dumatul Jandal itu. Lepas, dan bukan setakat lepas tu saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulis surat jaminan keamanan kepada dia. Mana tak ada siapa akan ganggu dia, jangan ada sesiapa pun ganggu dia. Dia sudah berdamai, dia sudah terima kedaulatan Islam, sudah nak bagi jizyah kepada kerajaan Islam. Sebelum pada tu dia duduk bagi kepada Kaisar, gitu jelah. Sebelum pada tu dia duduk bagi hasil negeri dia kepada Kaisar. Seperti kita ni lah, berapa banyak hasil negeri satu-satu negeri ni bagi kepada kerajaan pusat, gitu. Bagi kepada kerajaan pusat. Jadi hak kerajaan negeri itu ada beberapa perkara, sumber-sumber tertentu hak tu boleh ke dia. Sumber-sumber tertentu pula itu boleh kepada pusat bagi ke dia pula. Gitulah. Hak ni pun gitu juga. Lepas tu dia timbulkan persoalan yang lain pula. Ahli-ahli sirah kata Khalid itu
berbincang dengan Ukaidir, berdamai dengan Ukaidir dengan syarat bagi 2,000 ekor unta seperti yang disebutkan tadi. Lagu mana nak cukup 2,000 ekor unta tu kalau tentera tu 30,000? Tu dia sebut. Macam mana Wathilah tu nak dapat beberapa ekor? Qultu, jawabnya, boleh jadi Sariyah Khalid yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ukaidir itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tentukan untuk dia. Kalau apa-apa dia dapat 1/3 atau 1/4 daripada dia untuk puak-puak dia. Hak pergi, hak terlibat dalam perang, dalam kumpulan itu. Selebihnya bagi kepada pusat. Begitu cara. Boleh jadi ada perjanjian begitu. Sebab ada pun di dalam hadis yang lain disebutkan gitu. Jadi Wathilah tu termasuk dalam kumpulan hak pergi perang, menyerang puak-puak Ukaidir itu. Dan dia rapatlah. Dia rapat daripada hak tu. Lepas pada tu di sini dalam hadis ni, dari segi kesesuaian, orang panggil munasabah hadis bil bab, kesesuaian hadis dengan tajuk bab, kok mana ada kesesuaian dia tu duduk pada lana sahmu ala man yahmilu rajulan lahu sahmu. Lepas tu dia kata lana sahmu, di situ itu sesuai dengan tajuk babur rajul yukri dabbatahu ala nisf awis saham. Saham bahasa Melayu, saham, orang kata beli saham kota-kota itu saham bahasa Arab. Inilah saham. Cuma dia sebut saham, gitulah. Yalah kalau mati saham menjadi saham, gitulah. Asalnya bahasa Arab. Jadi itu jelas ada di dalam hadis itu, ada sebut perkataan yang tersebut di dalam tajuk bab. Itu orang panggil ada kesesuaian tu, ada munasabah, ada kaitan. Cumanya yang timbul kemuskilan di sini, iaitu nak bayar sewa tu, duit tu, bayaran sewa tu yang akan diberikan itu dijanjikan dengan sesuatu yang tidak pasti. Bolehkah lagu tu? Itu timbul persoalan pula. Bolehkah lagu tu? Sebab siapa nak bagi sewa kepada saya kenderaan dia dengan syarat ataupun dengan perjanjian, kalau saya dapat harta rampasan, tak kira lah dalam bentuk faid ataupun dalam bentuk ghanimah seperti yang kita sebut tadi, saya akan bagi separuh daripada yang saya dapat tu kepada dia. Itulah sebagai sewanya. Maknanya sewa tu tak ada lagi, tak tahu lagi nak dapat ke tidak. Mati pun boleh jadi bila pergi perang. Hak jom janji tu takutnya mati. Lepas tu aku mana kira boleh kalau begitu, dalam keadaan tidak pasti gitu, dalam keadaan tidak pasti begitu. Kalau kita kata separuh, sebab itu Imam Abu Daud sebut separuh di sini, padahal separuh itu tak ada sebut dalam hadis. Yang disebut bahagian dia yang dia dapat tu, katakanlah 10 ekor, 5 ekor, kalau separuh. Hak ada di dalam hadisnya bahagian dia, bukan separuh. Hak separuh tu Imam Abu Daud ijtihad, faham daripada apa yang tersebut dalam hadis. Hadis ini nampak orang kita Kelantan panggil meh Imam Bukhari cara dia tu. Macam cara Imam Bukhari. Imam Bukhari lagu tu hak sebut dalam hadis dia tak sebut, atau dia sebut hak salah lagi tu tak ada sebut. Dia ambil mana? Dia ambil daripada paham daripada situ. Bila satu bahagian tu tak kira, tidak semesti 1/10. Sebahagian tu separuh ke, 1/4 ke, 1/3 boleh jadi belaka. Itu atas persetujuan, lah. Jadi Imam Abu Daud ijtihad di situ. Mana kalau seseorang tu kata separuh, boleh.
Dalam hadis ni dia tak sebut separuh, dia sebut lana sahmu, lahu sahmu. Saham itu sebanyak mana tidak disebutkan. Jadi kira-kiranya dia sebut lah tu, ada sebut tu sebanyak mana. Jadi kemuskilannya ialah bayaran sewa tu dalam keadaan tak pasti, tak tentu tu. Boleh ke kita pakai, kita ambil kira tu. Jadi nak tengok dalam mazhab lagu mana pendapatnya dalam masalah ni. Baiklah. Fa innahu lamma jaza al-kira wa amma al-munasabah fi an-nisf fa innahu lamma jaza al-kira 'ala as-sahm wa huwa majhul 'ala khatar jaza al-kira 'ala an-nisf. Itu yang kita sebut tadi. Bila harus dikira sebagai penyewa atau sewa saham yang majhul itu, sedangkan ada risiko dia tu, mana tak jelas lagi akan dapat tu. Bahkan seperti kita sebut tadi lah, dia sendiri tu mungkin mati. Jadi kalau boleh satu bahagian, setengah pun boleh, itu atas persetujuan tu atas persetujuan kan. Kerana separuh itu juga majhul. Nak kata separuh tu kalau tentu boleh 10 ekor untuk, separuh tu 5 ekor, tak apalah, ni tak tahu lagi nak boleh berapa. Nak boleh berapa tu tak tahu lagi. Jadi separuh itu pun majhul juga. Jadi bolehkah kita buat kira sewa ni berdasarkan sesuatu yang majhul, sedangkan mengikut ulama fiqh tak boleh. Kita nak sewa ni kena jelas benda apa hak nak sewa. Hak nak sewa tu kereta komuter. Kalau kereta gapo? Untuk berapa hari, berapa sewanya. Jadi nak bayar lagu mana kena jelas belakang tu tak boleh tak jelas. Sebab apa kalau tak jelas? Sebenarnya dalam Islam dia, dalam muamalah dia, asas dia je, dia takut bala, takut jadi timbul permusuhan, ketegangan dalam masyarakat. Sebab tu tak boleh segala benda-benda yang boleh membawa ke situ dilarang tu. Itulah asas dia. Asas dia macam begitu. Jadi macam hak ni, bila dapat tu tak apalah kita kata kalau dapat tu dia bayar. Tak apalah kalau tak dapat, lagu mana nak kira? Adakah daripada pihak yang memberi kenderaan tu dia ada bagi penjelasan? Kalau dia kata kalau tak dapat tak apa, kalau lagu tu senang lah. Kalau lagu tu tak apa, memanglah tak apa kalau lagu tu. Itu macam sukarela dia, tidak ada ketentuan begitu. Tapi kalau tentu tu macam mana? Itulah dia kata walaysa fihi dalilun ala jawazi. Kalau nak kira dalam hadis ni tidak ada dalil menunjukkan keharusan muamalah seperti itu, kerana Nabi SAW tak suruh dia buat lagu tu, dan Nabi SAW juga tidak mengesahkan, lam yuqirrahu ma alaih, tidak mentakrirkan muamalah dia tu. Tak ada jelas gitu. Ini ada pihak yang tak setuju tu, yang kata tak boleh tu, itulah alasan dia. Kalau orang kata boleh, dia kata ni hadis ni dia mau tak boleh buat dalil. Sebab apa? Nak buat dalil ni biar tentu ada pengesahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi suruh. Ni tak ada. Ni tak ada. Dia sendiri je buat. Gitu. Cumanya di pihak yang lain pula dia kata apa lagu tu je. Takkanlah sahabat ni tak takut Tuhan, nak bermuamalah ikut serah. Ikut serah gitu. Kira-kiranya kita kata dia tahu dah lah daripada Nabi SAW boleh tu. Ataupun kalau tak ada sebut di sini Nabi mengesahkan, kira-kiranya benda tu telah berlaku dah. Takkanlah dia tak takut Tuhan kalau tak boleh nak muamalah cara haram pula. Ini tentulah bagi orang hak kata boleh lah, hak kata boleh tu tentulah dia sudah tahu dah. Cuma tak ada disebut sini. Tak ada disebut bukan bermakna benda tu tak ada. Lepas tu dia ambil daripada kawan dia lah, kira kawan dia.
iaitu ayah kepada Syekh Zakaria. Dia wakataba Maulana Muhammad Yahya al-marhum min taqriri syekhi. Maulana Muhammad Yahya al-marhum ada tulis daripada takrir tok guru dia. Tok guru dia. Siapa dia? Tok guru dia, Rashid Ahmad Gangohi. Itu tok guru dia. Dia ada tulis takrir ni, hak guru syarah anak murid tulis. Di sini apa yang dia syarah? Tok guru dia syarah. Jadi pengarang ni pun belajar juga dengan waktunya. Cumanya dia tak dengar tu. Dia tak ada catat. Jadi dia ambil tumpai catat kawan tu. Ayah Syekh Zakaria Muhammad Yahya ni, maksud dia ayah Syekh Zakaria yang masyhur itulah sebagai Syekhul Hadis. Dia kata apa? Thumma inna zahir as-sani' al-muallif annahu istanbata minhu jawaz al-qira' bihadhihi as-sifah ma'a annahu la yasih li'annaha lam takun ijarah bal kanat 'idah bimujazat al-hasanah bil hasanah. Oleh kerana Syekh dia ni pun, dia Maulana Muhammad Yahya dan Syekh dia Rashid Ahmad Gangohi ni adalah orang Hanafi. Mengikut kaedah Hanafi tak boleh lagu ni. Orang Syafi'i pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Jadi dia terpaksa kena tahu lah macam mana Abu Daud ni lagu ni. Dia kata daripada tindakan muallif, yakni Imam Abu Daud, nampak macam dia menarik hukum daripada hadis ini, mana menyimpulkan hukum daripada hadis ini tentang harusnya menyewa dengan cara tadi. Dia kata begitu. Daripada tindakan Imam Abu Daud buat lagu ni, tajuk tu, dia buat tajuk tu menunjukkan boleh. Sebab dia mari hadis tu, hadis yang menunjukkan boleh. Walaupun kira ataupun sewaan itu majhul, tak tahu lagi, tak ada dalam tangan lagi, bukan milik kita lagi. Sedangkan ia tidak sah, kata dia. Tidak sah, yakni mengikut mazhab Hanafi atau mazhab Syafi'i. Imam Abu Daud dia tidak Syafi'i, dia tidak Hanafi, dia cara dia sendiri. Sebab apa? Sebab hak ni, hak dalam hadis ni, kalau kita perhati molek, kata dia, ini bukan sebenarnya termasuk dalam bab sewa atau sewa menyewa, bukan termasuk dalam bab tu. Bahkan ini hanya sekadar termasuk dalam bab janji untuk membalas baik dengan baik, membalas suatu kebaikan yang orang buat kepada kita dengan kebaikan. Sekadar tu ya, kata dia. Bukan boleh buat masuk dalam bab sewa menyewa ni. Tetapi Imam Abu Daud kan kata dalam tajuk tu, seseorang yang menyewakan, bukan berjanji untuk bagi kenderaan dia. Dah. Sebab tu dia kata Abu Daud ni cara dia buat tajuk tu nampak macam dia anggap boleh gitu. Padahal mengikut kaedahnya tak boleh. Yang ni kaedah dia lah. Kaedah mazhab Hanafi tak boleh. Tapi Imam Abu Daud nampak boleh. Apa? Sebab Imam Ahmad pun kata boleh. Nanti kita tengok akan datang. Jadi sebab tu, sebab Imam Abu Daud ni tok guru dia Imam Ahmad. Ramai orang kata Imam Abu Daud ni mazhab Ahmad. Padahal bagi kita lah, kita tak nampak gitu. Banyak tempatnya Imam Abu Daud ni tak serupa pun dengan Imam Ahmad tu. Apalah ke mana? Cuma banyak dia serupa dengan Imam Ahmad, betul. Kalau sekadar tu boleh terima. Tapi kalau nak kata dia betul-betul muqallid, betul-betul ikut Imam Ahmad, serupa orang ramai, hak jahil ni ikut seseorang imam, tidak lagu tu. Tak betul kita nak kata kepada ulama-ulama hadis ni gitu. Sebab apa? Berapa banyak dalam kitab ni sendiri yang menunjukkan pendapat dia tu tidak serupa dengan Imam Ahmad. Tapi dalam masalah ni serupa. Sebab apa kata dia? Sebab sewa menyewa ni nak sah tu, dia terhenti di atas ma'qud alaih, sesuatu yang diakadkan itu kena jelas. Sewa dan lain-lain kena jelas. Ini tidak jelas. Tidak jelas. Jadi bila tidak jelas begitu, tak boleh lah. Bila tidak jelas, jelas lagu mana alik demo gap dia benda nak disewakan.
kereta. Kereta jenis mana? Jelas kereta. Alik ni pula berapa PT? Berapa kata RM berapa ringgit Malaysia? Biar jelas. Ni tak boleh royak. Separuh pun tak boleh lagi. Tak tahu mana lagi. Pengarang kitab Al-Aun. Al-Aun tu maksudnya Aunul Ma'bud. Menukilkan daripada Al-Khattabi, bahawa Khattabi kata berhubung dengan masalah ni, An-Nas, yakni orang itu maksudnya ulama lah, berbeza pendapat. Ada khilaf dalam masalah ni. Imam Ahmad berkata berhubung dengan orang yang bagi kuda dia ala nisf, bagi kuda dia dengan perjanjian akan mendapat separuh daripada ghanimah yang akan diperolehi orang yang menyewa dengan dia. Mana kalau dia pergi perang, dia dapat ghanimah, jadi separuh daripada harta ghanimah dia tu dia nak bagi sebagai sewa dia. Arju alla yakuna bihi ba's, saya berharap tak mengapa. Imam Ahmad kata boleh. Kalau lagu tu boleh. Imam Ahmad kata, wa qala al-Auza'i ma arahu illa jaizan, saya berpendapat tak ada apa satu boleh. Lagu ni muamalah lagu ni boleh. Malik bin Anas yakrahu, mengatakan makruh cara lagu tu. Cara lagu saat ni makruh. Imam Malik. Dalam mazhab Syafi'i tidak harus, tak boleh nak bui lagu saat ni. Kalau dia kata juga lagu tu, nak kira lagu mana? Falahu ajru mithli rukubihi, maka tuan yang memberi, dikatakan sewa tadi, yang beri kenderaan dia tu berhak mendapat upah seumpama kenderaan itu. Kenderaan setara tu sewa beberapa hari, kita kata 3 hari, berapa? Sebanyak tu dia boleh harta ghanimah. Kau dia tak boleh ke? Tak cari. Bila kata, kalau kata berjanji sewa, lagu itulah keadaannya. Lagu itulah keadaannya. Jadi hak setara tu kenderaan tu berapa biasanya? Itu ujratul mithl. Kalau mas kahwin, maharul mithl. Mas kahwin orang seumpamanya berapa? Perempuan hak setara tu di tempat tu berapa? Itu mahrul mithli, orang panggil. Ni ujratul mithli. Sewa benda seumpama tu berapa? Jadi kira hak tu lah. Hak dia janjikan tu tak terpakai, tak jadi. Hak dijanjikan separuh, sebab apa? Tak boleh pakai. Kalau nak guna sebagai sewa juga, dia kena balik kepada ujrah mithli, ujratul mithli. Itu mengikut kaedah Imam Syafi'i. Qultu, kata Syekh Khalil Ahmad, dia kata dalam hadis ni tidak ada menunjukkan Ansari, sahabat Ansari, orang tua Ansari itu bagi kenderaan dia kepada Wathilah ala sahmi, kerana akan mendapat ataupun dengan perjanjian untuk mendapat saham ataupun bahagian yang akan diperolehinya daripada harta ghanimah tu. Bahkan kalau kita perhatikan, dia tu nak bergilir kan, perjanjian dia tu bukan perjanjian sewa, tapi perjanjian macam tolong-menolong gitu. Bukan sewa sungguh. Sebab kan dia syarat pula untuk bergilir naik. Ada ketika ni naik, ada ketikanya hak ni naik. Ni pasal apa lah tu? Kalau orang tu sewa, dia bebas lah. Ni dia boleh buat ikatan gitu pula. Jadi kalau kita tengok pada cara tu, kata dia, ini tidak termasuk dalam orang yang memberikan kenderaan dia kepada orang lain dengan syarat mendapat apa yang disebutkan tadi. Tidak begitu, kata dia. Ini tak boleh faham daripada hadis ni untuk masalah tadi, tak boleh. Itu bagi orang yang kata tak boleh lah.
bagi orang yang kata boleh, dia satunya dia pegang dengan prinsip al-muslimun ala syurutihim. Orang Islam ni yang terikat dengan syarat yang dipersetujui oleh mereka. Kalau dalam bab muamalah, dalam kehidupan ni, kita banyak terikat dengan syarat, persetujuan. Orang kata terma, terma dan syarat. Dia terikat dengan hal tu. Dan kita setuju hal tu, kita terikat lah hal tu. Betul kita sewa rumah dia, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Syarat lagu tu boleh. Dengan syarat apa nama ni, hujung-hujung minggu saya nak guna. Saya nak guna. Jadi awak tak boleh guna lah. Kalau syarat gitu, boleh ke tidak? Satu, mengikut kaedah Hanafi, kaedah Syafi'i kata tak boleh lah. Jual beli ataupun muamalah ada satu akad dengan ada apa syarat begitu, tak boleh bagi mereka. Tapi bagi Imam Ahmad, Auza'i, gapo ni, Imam Abu Daud boleh. Itu atas kita setuju. Atas kita setuju. Sebab kita lah ni banyak benar lagu ni. Kalau tak boleh lagu ni susah banyak. Orang kita duduk kata ikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i, tak tahu gapo. Mak sebenarnya dia tak ikut-ikut pun, ikut orang lain pun. Misalnya, kan banyak syarat ni. Walaupun dia tak sebut, tapi maklum dah tu. Macam dia buat sendirilah syarat tu. Kita pun tahu dah kan. Dia beli kedai dia tu, perabot tu, dia mari atas rumah kita. Tidak syarat. Syarat tu, dengan syarat dia mari atas. Kalau tidak, kita tak saya pergi beli tu. Cakap kita sewa pula. Bank kalau kita kata kita sewa pula apa di lori ke untuk nak angkut barang kita. Dan dia bersetuju. Dia terima syarat tu. Kita tak buat syarat, dia dulu lagi buat syarat. Dia sendiri buat. Untuk apa? Untuk menarik pelanggan. Untuk menarik pelanggan. Setelah syarat, pas syarat lain lagi, banyak lagi beberapa syarat. Boleh. Begitu juga ni, kalau dia mensyaratkan begitu. Dan dia syarat tu pun, jadi kita kira dari segi zahir, walaupun akhir dia kata dia tidak nak tu, bukan nak tu, dia nak sebenarnya pahala saja, dah demo tawar dalam bentuk sewa, kan kita sambut dalam bentuk sewa zahirnya. Dia tak kira hak zahir, hak zahir, hak kemudian tu dia halalkan tu tak kira hak tu. Supaya orang buta dengan kita, buta, kemudiannya kita halalkan kepada dia tak bayar-bayar tu cerita lain hak tu. Tapi hak asalnya buta, itu orang panggil muamalah hutang. Jadi serupa juga di sini. Tak banyak perkara lah demo ni kata kalau nak kira hati tak pasti. Apa orang makan gaji? Cuma dia sebut dah sekian-sekian banyak. Sebut. Kalau saya sewa dapat separuh daripada tu. Sewa tu lama lah juga. Kita kata kenderaan tadi, unta tadi, lama lah juga. Dah pergi perai tu. Jadi separuh. Separuh tu tak tahu. Enggak, demo ni kata serupa juga orang yang makan gaji. Tak pasti juga tu, ada risiko juga tu. Dia mati celah. Ataupun kalau perang berlaku, macam mana majikan dia nak bayar gaji ke dia? Sedangkan dia berjanji nak sewa tu dengan gaji dia. Gaji dia tu pun tak pasti lagi, boleh ke tak boleh? Demo ni kata boleh. Kalau gaji tu sudah sebut dah sebenarnya berapa. Berapa sewa tu bulanan. Jadi sebanyak tu lah. Kalau tidak sebut pun secara umum gitu, dia pakai sepakat dia lah, ujrah mithl. Hak seumpama tu berapa, kena bayar sewa. Tak boleh nak gantung atas hak tu, tak boleh. Hak tidak pasti. Dan dia kata banyak perkara hak tidak pasti. Termasuklah apa nama ni sani. Kalau kita ada PT dalam tangan kita kan, semua orang bukan begitu. Bukan ada dalam tangan, bukan ada dalam bank PT dia. Cuma dalam kira-kira yang ada. Kira-kira tu jamin lah kira-kira. Terjamin lah kira-kira. Tapi nak kata terjamin betul pun tidak. Mana tetap ada risiko tu. Jadi dalam keadaan tu boleh ke tidak? Kita kata kita nak bayar dengan gaji kita lah. Sewa tu. Dah katakanlah sewa tu tidak disebut. Atau disebut. Dah dia kena sangat. Orang lain nak sewa 1,000, dia nak sewa 2,000. Berapanya? Dia setuju. 2,000 tu nak ambil daripada gaji. Gaji tu
Tak tahu lagi. Benda tak tahu lagi. Sama ada dia sebut daripada gaji dia atau dia tidak sebut. Hakikatnya dia tu makan gaji. Dia tahu dah ke PT tu nak boleh ke tidak. Tak pasti juga kata dia. Sebab tu Dewan ni kata boleh. Cuma kalau sekiranya dia tak dapat lah, dia kena bayar kata. Kena bayar. Kena bayar juga. Walaupun dia sebut begitu, kena bayar juga. Jadi bayar sebanyak mana yang dipersetujui tadi, dipersetujui. Jadi ujratul mithl, ujratul mithl. Kalau dia ada harta sebanyak dia ada, pasal tak tentu tadi kan nak dapat sebanyak mana. Jadi tak boleh nak kata lah tu. Jadi balik kepada dalam benda-benda seumpama ni, dia kena balik kepada ujratul mithl, sewa seumpamanya. Sewa seumpamanya berapa, kena balik situ. Kena bayar juga, tidak kata tak kena bayar. Kalau tak kena bayar tak boleh lah. Tak kena bayar tak boleh. Jadi kita nak kata akad tu akad sewa ke tidak? Bagi Imam Ahmad dia kata sewa. Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan lain-lain, dia kata dia tidak akad sewa ni. Sebab kata tadi lah, ni macam janji gitu je. Macam janji gitu. Dia tak mahu masuk letak ni di bawah bak sewa. Tapi Imam Ahmad, Auza'i tetap masukkan ni bawah sewa. Imam Abu Daud pun daripada tajuk dia buat tu nampak gitu. Jadi ini ada khilaf masing-masing lah waktu tu. Nak ikut hak mana, terpulang lah, terpulang. Dia kalau dalam bab muamalah ni tak boleh lawan Imam Ahmad dari segi luah dia. Luah dia. Dan kalau kita tengok sampai sekarang ni banyak sesuai sangat pendapat dia tu dibawa ke tengah pendapat Imam Ahmad. Sebab tu ulama-ulama dalam mazhab dia pun kalau dalam masalah muamalah ni kita kena tahu hak ni mazhab ni lebih dalam bab apa, kena tahu. Kalau dalam bab muamalah tak boleh lawan Imam Ahmad dari segi jaminan dia, kemah tu, nak melindungi hak sama ada pengguna atau hak pemilik. Tuan punya tu dia cukup jaga. Misalnya kita kata apa, kita panggil cekeran, cekeran hanguh lah. Jadi hanguh. Jadi kalau mazhab lain tak boleh, mazhab Ahmad tak apa, bayar cekeran. Kita pergi pukul gambar ke, kita pergi buat baju kok lah, kok mahal, buat baju kok, kedai tu bayar cekeran dulu. Lepas tu kalau kita tak pergi ambil, hanguh boleh ke tuai kedai. Jadi kebanyakan ulama kata tak boleh. Imam Ahmad kata boleh. Sebab itu lebih melindungi hak pekedai, tukar tu. Sebab kalau orang tu tak bayar ambil, dia nak apa? Baju tadi. Sedangkan dia jahit untuk orang tu, nak cari hak sesuai padan saya dia tengok tu bukan senang juga. Dan kalau ada bukan semua orang nak. Dia jahit itu sebab orang tu lah panggil tepah dengan dia nya. Jadi ini lebih menjaga hak dia. Kalau tidak orang boleh main-main kan. Mudah-mudah main. Imam Ahmad kata boleh. Jadi dari segi itu bagus dia bukan melindungi pengguna saja, melindungi itu apa ni, pekerja. Melindungi tuan kedai kita kata. Macam cekeran tu memang boleh. Enggak orang duduk pakai belakang tu. Duduk pakai belakang lah. Sebab benda ni kalau molek orang tak cara ada masalah apa akhirnya. Jadi orang pakai dia sendiri. Hak sebenarnya begitu. Orang yang apa dia duduk nak menegakkan sama saya kecek saja ya sebenarnya. Kecek saja. Nak menegak benda basah kata. Hak sebenar dalam kenyataan hidup tidak begitu. Kita sudah tengok banyak dah. Wak senyap, wak lembu kenyang. Bila boleh untung kerja dia wak lembu kenyang. Macam cekeran saat ni itu dah amal tu. Demo amal tu hak siapa tu? Tahu ke? Jadi hak saat ni pun gitulah bendanya, ada khilaf lah, ada khilaf. Habis itu. Lepas tu kita pergi kepada jadi sekat itulah mana perbincangan hak baki lagi daripada hadis tadi. Minggu lepas kita sudah baca dah, cuma tak ada bincang habis. Tak apalah. Seterusnya kita pergi kepada bab lepas tu
Dan kita sebenarnya sudah baca dah hadis-hadisnya, tak perlulah diulang lagi sebab ambil masa. Riwayatnya di bawah bab al-asir yuwathaqu, tawanan diberkas. Bab tentang tawanan yang diberkas, maknanya dia nak ceritanya boleh ke tidak tawanan ni kita nak berkah dia, ikat dia. Kau tak boleh menyeksa orang ni, tak boleh menghina orang ni, tak boleh. Islam tidak ajar gitu kan. Tapi lagu mana kalau perang? Kalau kita kena ikat ke dia, kita kena tawan ke dia, dia berkah. Pak kita tak berkah, musuh ni jadi lagu mana? Macam-macam boleh berlaku, macam-macam boleh berlaku. Kalau zaman learning kan, tak berkah. Orang penjenayah senang dia ambil pistol polis tu, tuaklah ke polis, habis kira-kira. Nah, gitu. Jadi kalau berkah tu boleh ke tidak nak royaknya? Jawabnya boleh. Di sini muka bab perang ni ya tawanan lah, tawanan. Kalau dalam bab keamanan, misalnya polis nak berkah orang jahat penjenayah, boleh ke tidak? Boleh juga. Cuma itu tidak bab perang yang kita nak bincang ni, bab perang. Jadi dalam peperangan, bila tawanan kita dapat, kita boleh berkah. Tuhan nak bayar. Tak boleh dah, tak ada dah, tak nampak dah Islam hak kata kesian belah kat orang, tidak menghina orang. Tak boleh pakai gitu. Semua tempat. Sini cerita lain, cerita lain. Jadi riwayat daripada Abu Hurairah katanya, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kita suka sangat kepada satu golongan yang diseret atau dihalau ke syurga dalam rantai-rantai, dalam keadaan diberkahlah, diikat. Tuhan kita kenal sangat kepada satu golongan yang dihalau atau diseret kepada syurga dalam rantai-rantai besi ataupun dalam tali ke, diberkahlah. Gitu. Jadi apa maksudnya? Maksudnya bila kita berperang dengan orang kafir, dia jadi tawanan kita, kita nak berkah ke tidak? Kita berkah lah. Kau tak boleh berkah. Kalau tak boleh, takkan Tuhan suka. Takkan Tuhan kenal. Tuhan kenal, Tuhan suka ni menunjukkan benda tu boleh lah. Situ maksudnya. Situ kita kena faham gitu. Bila Tuhan kenal, ajibah tu asal makna dia kagum, hairan. Tapi sini bukan maksud dia begitu. Maksud dia ialah berkenan sangat, suka sangat. Suka tu bukan ha gitu. Suka kita seperti kita, bahasa kita lah kata. Suka satu dengan makna suka, dengan makna ketawa. Satu lagi dengan makna senang hati. Gitu. Jadi ini pun gitu juga. Tuhan suka, Tuhan berkenan maksudnya. Jadi dia suka tu suka lah ke mana? Sebab hak ni berkah, eret buat pergi kepada syurga. Apa? Orang kafir nak eret pergi syurga. Sebenarnya eret berkah tu buat pergi kepada Islam. Bila dia masuk Islam, Islam itulah yang menyebabkan dia ni masuk syurga. Tapi kena berkah dulu. Dia dengar daripada jauh. Orang ni kalau dengar daripada jauh, dia tak tahu. Dia tak tahu siapa Nabi, siapa orang-orang Islam, dia tak tahu. Dia nampak kira musuh. Dia ingat jahat sangat orang ni. Pas perang pula dengan dia. Jadi kira-kiranya boleh bunuh lah pokok dia. Dia tak fikir alik dia tu, kan alik dia pun boleh bunuh juga kan. Dia tak fikir gitu. Dia nampak orang tak molek saja. Jadi bila buat pergi perang, tangkap dia tu, buat pergi tengok. Sebab itu Nabi SAW sering kali juga bila dia tangkap musuh ni, bekas dia ikat di tiang masjid. Dia ikat di tiang masjid. Sebab di situ nanti akan datang, kita akan jumpa hadisnya. Sebab dia akan boleh tengok bagaimana orang Islam ni, apa kerja dia buat apa kak dalam masjid ni.
Dia boleh tengok apa ni, jauh, baik, mesra, lepas tu takut ke Tuhan. Dia boleh tengok taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia benda yang kita duk musuh sangat dengan dia ni? Dia boleh tengok sendiri. Itu tujuan dia berkah ataupun ikat di tiang masjid tu. Seperti akan datang kita akan jumpa. Jadi nak bawa mereka ni pergi dalam masyarakat Islam. Bila begitu dia dapat Islam, dia pun kenalah, sukalah dengan Islam, masuk Islam. Jadi ini orang panggil itlaqil musabbab wa iradatis sabab. Sebut ini kaedah balaghah lah. Selalu dalam hadis, dalam Quran ni memang banyaklah guna lagu tu. Kadang-kadang dia sebut musabbab, tapi yang sebenarnya dia maksudkan sebab. Sebab di sini Islam lah. Tu Islam. Syurga tu dapat dengan sebab masuk Islam. Bukan heret pergi dalam keadaan kafir tu, heret pergi masuk syurga, tak boleh masuk syurga kalau tidak Islam. Yang jadi Tuhan suka tu maknanya dia sudah terbuka pintu ke arah dia mikir tentang Islam ni secara positif. Selama ni nak mikir hak tak walak saja. Ni bila dia pergi, dia terdedah banyak perkara kepada hakikat yang sebenarnya orang-orang Islam. Dengan itu dia mungkin masuk Islam. Bila masuk Islam, situlah dapat masuk syurga lah. Ini orang panggil sebutkan musabbab, tetapi yang dimaksudkan sebenarnya ialah sabab. Musabbab tu syurga lah, sabab tu apa dia? Islam. Islam tu jadi sebab masuk dalam syurga tu. Tapi dia sebut situ saja. Sebab kita kata gini lah, Tuhan menurunkan rezeki kepada kamu dari langit. Tuhan menurunkan rezeki kepada kamu daripada langit. Jadi rezeki kita tu apa dia? Padi, gandum, jagung, dan macam-macam hasil bumi tu lah. Hak sebenarnya dia menurunkan hujan. Hujan tu jadi sebab jadi adanya tanaman-tanaman tu. Tapi dia tidak sebut hujan. Dia terus sebut Tuhan menurunkan rezeki kepada kamu. Dia sebut. Jadi rezeki kita tu apa dia? Dia akan makan tu rezeki. Bila Tuhan buat turun, kita cari, kita masak, kita kata. Jadi rezeki tu nak dapat tu dengan sebab ada hujan. Supaya lagu tu lah. Banyak lagu ni guna dalam Quran, dalam hadis banyak. Jadi dia berkas pergi ke syurga dalam keadaan dia halau pergi ke syurga dalam keadaan dia berkas. Jadi adakah orang dibawa pergi ke syurga ni dalam keadaan berkah? Jadi ahli syurga kira-kira tak ada berkah ke apa, dah mulia lah. Ini semua ni bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Lepas tu Imam Abu Daud buat ma'isah lagi hadis, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jundab bin Makith. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghantar Abdullah bin Ghalib Al-Laythi dalam satu pasukan tentera, yang ini memimpin satu pasukan tentera. Saya pun ada sekali lah, bukan memimpin, mana dalam satu pasukan tentera. Saya ada sekali dalam pasukan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka, memerintahkan mereka, mana hak pergi sekali itu, supaya melancarkan serangan secara terpisah-pisah. Kepada atau terhadap Banil Mulawih boleh di Kadir. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kamu serang, jangan serang pergi satu gitu tidak. Serang sikit kot ni, kumpulan lah, dalam bentuk kumpulan yang terpisah-pisah. Sebab apa? Sebab di situ sesuai buat gitu, sesuai buat begitu. Jadi kita nak serang ni pun ikut kesesuaian juga. Keadaan tu mengendaki serang lagu mana. Jadi Nabi SAW sudah ajar dah kepada kita bahawa serangan ni ada macam-macam. Satu orang panggil Shannul Gharah. Shannul Gharah ni serang bukan beramai-ramai semua sekali pergi, tidak, tapi serang dalam bentuk sikit-sikit, kumpulan-kumpulan. Kami pun keluar
Bila kami sudah berada di Qadir, nama tempat tu, kami pun bertemu dengan Al-Harith bin Al-Barsa Al-Laythi. Kami pun tangkaplah dia. Dia pun kata, sebenarnya saya sudah bermaksud nak Islam dah, dan saya ni sebenarnya keluar ni untuk pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ni. Apa yang berkah? Kira-kira gitulah. Dan dia menegak berkah. Apa yang berkah? Aku nak Islam dah. Memang nak pergi jumpa dengan Nabi, nak Islam dah, dia kata. Faqulna in taku musliman lam yadurrak ribatuna yawman wa layla, wa in takun ghayra dhalik nastawthiqu mink fashadadnahu withaqa. Jadi hak situ naknya bekah juga. Walaupun dia kata lagu tu, dia pun kata bapanya. Jadi pokok sahabat ni pun kata, kalau mu sungguh-sungguh Islam, tak ada jadi hal bawa kami ikat untuk sehari semalam tu, tak ada jadi hal. Tapi kalau mu tidak begitu, dapat kamu dakwa, mana ketahu, takut menipu, mana ketahu kan. Kalau tidak begitu, bermakna kita sudah selesa, kita sudah selamat dah daripada gangguan kau. Kita boleh lepas lah, awak tak cara pun tak apa, moga berkah dah. Gitu maksudnya. Jadi kami pun ikat dia dengan kuat lah, berkah kemah-kemah lah. Jadi di sini menunjukkan boleh berkah, boleh berkah. Dan orang yang mengaku Islam mana tahu, takut-takut dia hanya nak menipu kita, kita boleh berkah lagi dia. Dan ini juga menunjukkan kalau orang Islam dia tu penjenayah, dia tu salah, boleh nak berkah dia. Nak gari dia misalnya, kalau dia tu melakukan kesalahan yang patut dibuat gitulah, boleh. Walaupun dia Islam, tidak kata orang Islam tak boleh digari dah, tak boleh diberkah, tidak begitu. Apatah lagi dalam keadaan tidak pasti begini, dalam keadaan tidak pasti begini. Cuma nak bunuh, itu tak boleh. Bunuh itu tak boleh. Kita sudah jumpa dah sebelum pada ni. Kalau dia sudah mengaku Islam, tak kira lah dia menipu ke, sungguh ke, tak kira. Kita tak boleh bunuh dia, mencederakan dia tak boleh. Tetapi kalau sekadar berkah, itu tak apa. Bahkan sepatutnya buat begitu, sepatutnya buat begitu. Kalau tidak, mungkin dia menipu, dia boleh buat macam-macam terhadap kita. Dengan sebab itulah boleh. Jadi hak itulah Imam Abu Dawud buat tajuk ni, tawanan diberkas. Mana boleh ke tidak diberkas? Jawabnya boleh. Kita tahu mana boleh, tengok amalan sahabat-sahabat dia. Sahabat buat lagu mana, Nabi SAW kata lagu mana tadi. Semuanya menunjukkan boleh. Kalau tak boleh, tentu Tuhan tak suka. Tentu Tuhan tak suka. Ni bila Tuhan suka, maknanya boleh. Dan kira-kiranya sahabat-sahabat ni dia buat ni, kemudiannya Nabi SAW tahulah. Bila Nabi tahu tu tak ada di mana-mana pun, kita tengok Nabi SAW melarang pula, kalau lagu ni jangan berkah, jelas begitu, tak ada. Jadi kita fahamlah bahawa Nabi SAW pun terima cara perbuatan macam ni. Seterusnya riwayat daripada Abu Hurairah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghantar satu pasukan berkuda qibala Najd, qibala bukan qabla ada, qibala Najd, ke arah nahwa Najd, ke arah Najd. Najd itu mana kawasan tinggi lah di tanah Arab. Jadi pasukan tu nya balik bawa satu orang daripada Bani Hanifah. Orang panggil dia Thumamah bin Uthal. Ini pasukan ni dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ini sahabat Nabi yang handal, pahlawan besar. Banyak pasuk perang-perang dia yang pimpin dan berjaya. Namanya Muhammad bin Maslamah. Dan ini juga menunjukkan di kalangan sahabat tu ada hak nama Muhammad.
Bukan Nabi kita saja nama Muhammad. Mengikut kajian ulama-ulama kita ada beberapa orang, tak sampai 10 orang, nama Muhammad ni. Sebelum daripada Nabi kita tu lahir dan diberi nama Muhammad tak ada dah. Tapi tak sampai 10 orang. Begitulah. Ke arah Najd. Lepas tu pasukan tu buat kelik mari satu orang yang dipanggil dia tu Thumamah bin Uthal. Thumamah tu lelaki, bukan perempuan. Kalau kita bunyi mah-mah tu macam perempuan kan. Orang kita kalau mah-mah tu kan, dah ke Tino selalu lah. Ada Arab tidak begitu. Abu Ubaidah tu lelaki. Thumamah pun lelaki. Tahu mana lelaki? Bin. Kalau dia perempuan, binti. Gitu. Jadi dia ada tak marbutah tu, tak itu bukan menunjukkan ia perempuan, tidak. Jadi dia ni kepala lah, pemimpin, ketua penduduk Yamamah. Mereka pun berkah dia, ikat dia di tiang, salah satu tiang masjid Nabi. Ini yang kita sebut tadi tu, ikat di tiang masjid. Dia dah tengok lah, tak zaman Nabi dulu masjid ni memang tempat tumpuan lah, segala-galanya masjid lah, segala-galanya. Jadi bila begitu Nabi SAW pun keluar pergi jumpa dengan dia. Dia kata, apa pendapat kamu wahai Thumamah? Apa pendapat kamu? Apa pendapat kamu ni? Jadi macam-macam pendapat ulama. Apa maksud Nabi kata begitu? Apa pendapat kamu wahai Thumamah? Pendapat tentang apa? Tak jelas itu. Cuma ulama-ulama kata boleh jadi gini, boleh jadi gini. Ada yang mengatakan, apa pendapat kamu tentang Islam? Sekarang ni apa pendapat kamu yakni tentang Islam? Ada juga yang mengatakan, apa pendapat kamu tentang aku ni? Aku nak buat gana kamu agaknya. Fikir mana? Gitu. Jadi ada beberapa pendapat lah. Itulah dua yang masyhur. Dia kata, pada saya wahai Muhammad, baik. Maknanya kalau kita kata berkait dengan agama Islam, baguslah Islam ni baik. Gitu. Ataupun kalau Nabi tanya tu, maksud dia tu, dia akan buat mana? Baik. Sebab apa? Sebab kau terkenal sebagai seorang yang baik. Jadi dia mengharapkan baik. Dia mengharapkan baik. Begitu. Kalau engkau bunuh, bermakna engkau bunuh zadamin. Ada beberapa pendapat pula situ. Zadamin tu makna seorang yang patut dihukum bunuh lah, kerana telah membunuh orang Islam, memusuhi orang Islam. Dan memang saya ada bunuh pun, kira-kira. Jadi kalau nak bunuh pun jalan dah tu, sepatutnya lah. Tetapi satu lagi dengan makna, kalau engkau bunuh aku, maksudnya berarti engkau membunuh seorang yang darahnya akan dituntut bela. Sebab apa? Sebab saya ni ketua. Jadi dia kecek tu, kecek reka-reka gitu. Tidak kata kecek panjang-panjang. Dialah dalam keadaan itu orang tak kecek banyak, dia kecek sikit-sikit ya. Suasana tu, cuba tengok suasana tu, kecek sikit-sikit lah. Lepas tu kak pada apa jadi kalau engkau bunuh, yakni bunuh aku. In taqtul, yakni taqtul ni, buat hak tu. Taqtul zadamin berarti engkau membunuh seorang yang mempunyai darah. Asal makna dia yang mempunyai darah. Apa-apa orang lain tak ada darah apa. Sebab tu tak boleh pakai gitu, kena terjemah sebab tak adil. Seorang yang darahnya tidak akan dibiarkan tumpah begitu saja. Maknanya seorang yang darahnya
akan dituntut bela, kematiannya akan dituntut bela, sebab saya ni ketua. Jadi anak buah saya, rakyat saya, ia tidak akan biarkan begitu saja. Jadi akan ada satu sebab lah, permusuhan di antara Nabi dengan buah-buah dia. Dan jika engkau tun'im, berbudi, berarti engkau berbudi kepada orang yang tahu menilai budi orang. Itu makna syakir. Orang yang bersyukur itu maksudnya orang yang tahu menghargai jasa dan budi orang, bukan orang yang tak tahu mengenal budi. Bukan begitu. Dan jika engkau mahukan harta, mintalah, nescaya akan diberikan kepadamu sebanyak mana yang engkau mahu. Sebab apa? Dia ketua. Biasanya ketua-ketua dia kaya lah kan. Biasanya ketua-ketua, terutama hak kafir kan, lagilah ambil kira hak tu. Hak di Amerika menel lah ni kan tidak gitu kan. Kaya lah tu dah. Bila kaya tu, orang kafir hak Islam kadang-kadang jadi gitu juga kan. Gitulah. Jadi Rasulullah SAW pun dah tanya gitu. Biar sampai esok pula, esok tanya gitu pula. Dia jawab seperti itu. Rasulullah biar pula. Siapa kau lusa? Mana hari yang ketiga? Rasulullah tanya gitu, dia jawab gitu pula. Begitulah cerita. Lepas tu Rasulullah SAW berkata, lepaslah Thumamah. Ini bukalah daripada berkah. Itu makna atliqu. Maknanya sebelum pada tu dia terikat tu. Duduk dalam masjid, di tiang masjid tu dalam keadaan terikat tu. Dia berkah tu. Menunjukkan boleh berkah lah. Lepas tu dalam masjid ni dia kata, masjid tak sesuai nak berkah. Orang musuh pula, orang kafirnya kecing dalam tu, macam-macam boleh jadi kan. Kita kata dah, bagi Nabi SAW yang lebih penting iman dia. Dia tengok orang Islam, hak tu lebih penting. Dia masuk Islam, hak tu lebih penting. Sebab tu dia buat pergi dalam masjid. Hak nak kecing ke apa tu, kalau dia kecing, royak selalu lah dia, jangan kecing ni masjid. Mau kecing aku napal lah dah. Boleh kata lah tu. Lepas tu bila nak pergi tu, nak kecing royak lah, awak pergi keluar begitu. Tapi dalam keadaan dia berkah juga, begitu. Dan kita tak boleh pula daripada sini kita pun buat kesimpulan, kalau gitu tak payah ada J lah, masjid jadi J. Tak boleh buat kesimpulan gitu, tak kena tu. Ini bukan Nabi SAW buat masjid tu sebagai J untuk sementara saja. Dan benda ni tidak setiap kali tawanan tu bila diberkah dari masjid belaka, tidak. Cuma hak ni dalam masjid. Lalu kita tak bolehlah buat kesimpulan dalam masjid boleh buat gitu. Sepatutnya dalam masjid buat J, tempat tahanan. Tak boleh buat kesimpulan, tak kena lagu tu. Tak pernah Nabi SAW buat masjid atau satu kawasan khusus dalam masjid khusus untuk tawanan. Tak pernah lagu tu. Kecuali dalam kes-kes tertentu lah, tidak banyak. Hak lain tu berkah di rumah dia, rumah orang lain, gitulah. Dia tidak tentu gitu. Jadi kita tak bolehlah kata kalau satu kali berlaku lagu tu maka kita bolehlah buat. Seperti dalam hadis kan, ada sebut Aisyah duduk tengok buat Absyah duduk main pedang ke apa, main pedang. Jadi kita buat masjid ni gelanggang lah kan, mana no, buat gelanggang main silap. Tak boleh buat kesimpulan gitu. Hak dia main tu bukan semua, jari-jari aja, kebetulan je. Kalau kita ni jumpa dengan guru kita lama, sama-sama belajar silat dulu, demo lepas pada kita pisah mula boleh buah lain kau, jumpa dalam masjid, boleh ada boleh, tunjuk sekali tak, sekadar tu je lah. Nak buat gelanggang dalam masjid tak sesuai, tak pernah berlaku pun. Walaupun pernah ada main pedang tu dalam masjid, kita tak boleh buat kesimpulan bahawa masjid ni, dalam masjid boleh buat gelanggang, barulah boleh tarik anak muda mari ke masjid. Tak boleh berdoa tu lagu tu. Kalau sekadar nak belajar kau tu ni, itu boleh lah.
Tapi kalau benda-benda lagu tu yang biasanya akan berlaku bising, bising, hiruk pikuk akan berlaku lah, tidak sesuai, dan mungkin akan berlaku kekotoran berlaku, boleh jadi juga tak sesuai. Nah begitulah juga di sini. Jadi Nabi pun suruh buka berkah dia. Jadi bila buka tu dia terus pergi ke kebun kurma, kebun tamar dekat masjid. Dan di situ adalah kira-kiranya sebelum pada tu duduk di situ dah lah mandi situ. Sebab biasanya di zaman Nabi dahulu kalau ada kebun tu dia ada buat telaga dalam tu, telaga untuk sirai kebun tu lah. Jadi mandi, bila mandi lepas tu dia pun masuk masjid, tu dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan perawi menyebutkan hadis seterusnya, kata Isa akhbarana al-Laits wa qala dha dhammin, bukan dha damin tapi dha dhammin, maknanya seorang yang dihormati, seorang yang dihormati di sisi kaumnya, begitu. Lepas tu Isa kata akhbarana, tadi kan Isa bin Muhammad al-Misri wa Qutaibah, qala Qutaibah haddathana, kata haddathana tu Qutaibah. Adapun Isa tu guru kepada Imam Abu Daud ni, dia tidak kata haddathana tapi dia kata akhbarana. Benda lagu tu je Imam Abu Daud raya. Kalau kita abai dah tu, tak cara dah, tak boleh. Pasal apa? Moga kita tahu dah. Dia kata tahu, takut tak tahu lagi. Mana kita tahu dah. Haddathana ni ialah kepada orang tahu dah tu tak apalah. Orang tak tahu lagi boleh tahu. Dia ada beza dua tu. Haddathana dengan akhbarana. Kalau ada lagi kitab kita ni lah, mula-mula sebut haddathana Isa bin Muhammad al-Misri wa Qutaibah, qala Qutaibah haddathana, sa nun alif dia tulis. Sa nun alif tu haddathana lah maksud dia, huruf rekah dia. Kalau akhbarana alif ada hamzah atas tu, nun alif, bukan ana tu, akhbarana baca je. Kalau baca ana salah, kena baca akhbarana. Jadi kalau haddathana maksudnya ketika Imam Abu Daud terima ni, tok guru dia yang baca, tok guru dia yang baca. Maknanya ni kan dua orang tok guru, Isa bin Muhammad seorang, Qutaibah seorang. Jadi Qutaibah dia kata haddathana. Jadi Qutaibah terima daripada tok guru dia Al-Laits bin Sa'ad tu. Dia cara dia royak, cara dia terima tu kira-kiranya tok guru dia, yakni Laits tu baca depan dia dan kawan-kawan dia. Dia tidak baca, tok guru yang baca, bukan anak murid baca. Tetapi Isa bin Muhammad ni dia ambil daripada Laits bin Sa'ad juga, tapi dia kata akhbarana. Akhbarana maknanya murid baca depan tok guru dengar, dia ngesah, anggap itu akhbarana. Jadi ada beza di antara dua orang tok guru Imam Abu Daud. Ambil daripada tok guru dia. Tok guru mereka berdua ni sama. Hak ni ambil dengan tok guru je baca, Qutaibah. Tok guru baca. Isa ni pula ambil dengan dia atau salah seorang sahabat dia dalam majlis tu, dalam kelas tu, yang baca, bukan tok guru baca. Ada beza tu. Jadi dia perlu ayat tu, bagi dia amanah. Itulah orang panggil amanah ilmu. Amanah ilmu kena ayat. Siapa benda kita kata dapat benda lagu tu, tak boleh. Pak dia ingat molek hadis ni banyak lagi hadis lain hak dia ambil daripada tu guru ni nya. Tapi hak ni dia ambil dengan dia baca atau salah seorang murid kawan-kawan dia tu baca. Hadis ni juga kalau daripada tu guru hak seorang lagi, tu guru dia baca, bukan dia baca depan tu guru. Begitu mau teliti. Ambil berat tu. Inilah cara ulama hadis. Ulama hadis dia teliti benda-benda lagu tu.
kita kena royak gini. Dia terima lagu mana? Bila dia terima lagu tu, pada masa dia adat tu menyampaikan hadis, dia kena kata gini. Dia tak boleh kata gini. Kalau hak tok guru dia baca, dia kena kata haddatsana. Dia tak boleh kata akhbarana. Kalau hak dia baca, dia kena kata akhbarana. Dia tak boleh kata haddatsana. Jadi benda tu penting. Dan Imam Abu Dawud ingat, ni ketika meriwayatkan hadis ni, kalau Isa dalam riwayat Isa, dia kata in taqtul dha damin tadi. Dha damin, bukan damin. Dha dammin dalam riwayat Isa. Hak tadi tu maknanya riwayat Qutaibah lah tu. Dha damin tu. Dengan dal tu, bukan dengan zal, itu riwayat Qutaibah. Dengan zal itu riwayat Isa. Itu dia nak ayat. Begitu sekali amanah ilmu. Sebab itulah orang sanjung sangat, orang hormat sangat bila sebut Imam Abu Dawud, sebut orang tu orang ni. Setara mana dia orang? Setara ni barulah kita tahu. Setara ni kita ngaji tahulah. Dia tu orang setara mana, jaganya ilmu dia. Nak sapa kepada orang kemudian pula cukup jaga. Inilah orang panggil amanah dalam penerimaan dan penyampaian ilmu. Begitulah. Jadi hendaknya Sumamah tadi diberkah dalam masjid. Diberkah, dia tu tawanan. Dia tu tawanan. Kemudiannya itulah kesan kesan dia. Bapa Nabi SAW ikat dia di salah satu tiang masjid. Kesan dianya, boleh seseorang tu masuk Islam. Muka dia Arab ni kan, dia faham belaka, baca Quran ke, orang bang dia faham belaka. Muka dia Arab, walaupun dia duduk tempat kawasan yang jauh daripada Madinah, tapi secara umumnya mereka guna bahasa yang sama. Kalau ada sedikit-sedikit perbezaan begitulah. Jadi cuba bayangkan 5 waktu Nabi SAW duduk semaya dalam masjid dengan hak tu duduk ban. Kenapa dia kat dalam ban tu yang kita nak balas sangat dengan dia ni? Puak-puak dia ni siapa nak orang kita mau nak menghancurkan Madinah tu, siapa kita mau? Kenapa dia kat demo ni nak gapo? Yang kita tu marah sangat dia tu. Cuba dengar azan tu. Lepas tu dengar Nabi sendiri pula baca dalam semaya. Kita tak boleh nak bayar. Nabi sendiri tu baca dalam semaya. Terutama jadi waktu subuh ketika tenang. Semua sahabat-sahabat tu duduk bersah-sah. Cuba kita bayangkan, penuh masjid, dia duduk di celah tu berkah situ, duk tengok Nabi baca Quran. Mesti memberi kesan kepada dia. Jadi gapo dia tak moleknya kita ni jadi musuh sangat dengan pok-pok dia ni. Gapo kak ju molek, nampak tak ada gapo ni kita. Itu tujuan dia. Jadi ada hikmat dia berkah dalam masjid tu. Ada hikmat, dia boleh tengok semua macam mana tolong menolong orang Islam, persaudaraan orang Islam, macam mana taatnya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tengok belakang. Itu benda hak Nabi SAW nak bui dia tengoknya. Memang ada kesan tu. Ni kesan. Akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada juga orang mengucap kata wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Boleh juga lagu tu. Lagu ni pun boleh juga. Jadi hak dia ajar sama Nabi dulu, sama ada lagu ni atau lagu tadi. Itulah syahadah dia. Dalam sembahyang, dalam tahiyat tu dua pendapat juga. Kalau Syafi'i, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Hanafi, Ahmad apa? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam tahiyat sama. Kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Lepas pada tu riwayat daripada Yahya bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah, kata dia dibawa tawanan-tawanan
ketika dibawakan mereka Saudah binti Zam'ah, yakni isteri Nabi SAW, pada ketika itu ada dekat keluarga Afra, fi munakhihim, yaitu di tempat atau di kawasan diperdudukkan unta-unta mereka, ala Aufin wa Muawwidh ibnai Afra, dekat Auf dan Muawwidh ibnai Afra, dua orang anak Afra. Itu satu terjemahan. Terjemahan ini kurang tepat, tapi kalau kita perhatikan dalam syarah-syarah hadis, ini salah satu makna. Makna ni kalau kita nak terjemah sepasat ni, tapi itu kurang tepat. Pensyarah kita ni pun dia tak setuju, bukan lagu tu, kurang tepat. Hak tepatnya begini. Jadi Saudah binti Zam'ah ada dekat keluarga Afra di tempat perhentian itu mana tempat duduk unta, macam kandang lah, kawasan unta, ala Aufin wa Muawwidh ibnai Afra, sempena ataupun sebagai mengenang Auf dan Muawwidh, dua orang anak Afra. Sebab kalau kita kata dekat Auf dan Muawwidh ibnai Afra, mana dia ada situ lagu mananya dia duduk perang Badar. Dia pergi dalam perang Badar tu, tak ada. Sedangkan dikatakan dia tu mati terbunuh dalam perang tu. Jadi hak sesuainya, jadi beripun duduk situ dekat keluarga dia tu apa? Dalam mengenal mereka tu lah. Dah dapat tahu kata mati tu kan, pakat pergi ziarah, melawat lah. Mak dia tu, mak demoni ni, pergi melawat tu, pergi duduk sebut-sebut tu, cerita demo tu lah. Gitu, hak tu hak lebih sesuai. Qala, kata perawi, peristiwa ini berlaku sebelum mereka diperintahkan berhijab. Yani isteri-isteri Nabi itu belum lagi diperintahkan supaya berhijab dengan hijab yang lebih berat lah daripada orang lain. Mana dia pergi secara terbuka begitulah. Pergi jadi orang tahu, orang nampak ni siapa dia. Ni Saudah ni isteri Nabi SAW pada masa tu. Pada masa tu Saudah Aisyah tu ya. Sebab perang Badar ni pada tahun yang kedua. Jadi dari ketika itu ni belum lagi diturunkan hijab. Ayat hijab tu, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Itulah ayat hijabnya. Maksud ayat hijab tu, hak tu turun beberapa tahun kemudian dalam peristiwa perkahwinan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsh. Mana kemudian. Hadis ini menunjukkan bahawa hijab kepada isteri-isteri Nabi lebih ketat daripada orang-orang lain. Tapi pada masa ni tidak lagi. Pada masa peristiwa ni berlaku tidak lagi. Jadi Saudah tu duduk keluar daripada orang ramai dalam masyarakat, dalam keadaan orang tahu dia siapa. Gitu. Jadi Saudah pun kata, wallahi saya memang ada dekat mereka lah. Bila tawanan-tawanan itu dibawakan dan dikatakan inilah tawanan-tawanan telah dibawakan mereka ni ke Madinah, bawa ke Madinah, saya pun dah begitu baliklah. Kira-kiranya dah balik ni, kira-kira Rasulullah pun balik jugalah. Tadi pergi melawat lah maksudnya. Kita kata pergi melawat rumah keluarga, bunyi kata anak mati 2 orang mana. Bahkan ada dalam setengah-setengah riwayat tu kata sebut 3 orang mana anak dia mati. Pergilah melawat. Jadi bila dah kata sebut ni tawanan mari dah balik ni, kira-kira Rasulullah balik juga. Dia pun balik lah. Saya pun balik ke rumah saya. Rasulullah sudah ada di rumah. Betul lah. Dia jangka tu. Lepas tu dia pun nampak Abu Yazid Suhail bin Amr ada di penjuru rumah dalam keadaan tangannya terbelenggu ke tengkuknya, terikat ke lehernya dengan tali. Tangan dia terikat gini lah. Jadi ada satu orang duduk dalam rumah Nabi,
Mana kena awak kelik letak dalam rumah Nabi lah. Sebab tu kita kata tawanan ni bukan semua awak pergi dalam masjid. Bukan semua awak pergi dalam masjid. Hak ni dalam keadaan begitu. Jadi hak naknya Imam Abu Dawud nak dia bagi hadis ni, nak ayatnya tawanan itu boleh diberkah. Itu je. Faham kan? Setakat tu dia sebut. Lepas tu dia sebutlah hadis seterusnya panjang lagi lah. Kata Abu Dawud, mereka berdua itulah yang telah membunuh Abu Jahal bin Hisham. Jadi hak sebut tadi Auf dan Muawwidh, dua orang anak Afra' tu, mana kiranya dia pergi tadi nak ziarah lah, sebab mati. Sebelum dia mati tu dia bunuh Abu Jahal. Begitu katanya. Wa kana intadabalahu, mereka berdualah yang menyahut seruan Nabi SAW, yang tampil ke hadapan untuk membunuhnya. Walam ya'rifahu, pada ketika itu mereka ni tak kenal lagi Abu Jahal, tak kenal lagi. Jadi dalam riwayat yang lain disebutkan iaitu dua orang ni pergi duduk, seorang ni duduk alik kanan Abdurrahman bin Auf, seorang lagi duduk alik kiri. Lepas tu salah seorang lah basic. Dia Abdurrahman bin Auf kata, budak cel ni duduk alik aku ni, kiri kanan aku ni. Kalau kita bahasa Kelantan kat celeh lah. Celeh ni maknanya budak kecil sangat, boleh harap kau ni. Nak mari perang ni muda belasan tahun ni. Duduk alik ni. Tiba-tiba seorang tu kata, "Cik, hak mana kat Abu Jahal?" Tanya. Bapanya dia tak kenal. Bapa menolak gapo dengan Abu Jahal. Saya sudah berazam dah nak bunuh dia. Kalau tidak saya mati, dia mati. Seorang lagi pula, dia kata bukan main pula ni. Seorang lagi tu pun bisik lagu tu juga. Kalau lagu tu tak apa nanti lah. Pak cik ayat lah nanti nampak. Dalam ramai-ramai tu alik sana tu, bila nampak Abdurrahman bin Auf pun kata, itulah Abu Jahal. Begitu. Jadi bila kata begitu, demon ni tekan macam bola. Atau Abu Jahal kata, inilah Imam Abu Dawud kata, mereka berdua telah membunuh pada hari Badar. Yang ini membunuh Abu Jahal. Mereka berdua telah membunuh Abu Jahal. Tetapi cerita ni tak berapa kemah sini. Dalam hadis Abu Dawud ni tak berapa kemah. Ulama-ulama tak setuju dengan riwayat Abu Dawud sini, di mana disebutkan Auf di sini. Auf dan Muawwidh ibnai Afra. Mereka tak setuju. Sebab sebenarnya bukan Auf. Muawwidh tu betul. Auf tu tak betul. Di sini kata mereka syad, berlaku syad. Tidak sahih. Kita tak boleh pakai hal ni. Kena pakai riwayat lain. Hak sebut lagu lain. Baiklah kita tengok. Kita tengok sini dalam kitab kita ni muka surat 220. Wa qatala Abu Jahal yauma Badrin. Nombor 3, baris yang ketiga daripada bawah. Qultu, ni kata pengarang, alladzani qatala Abu Jahal huma Mu'adh wa Muawwidh ibna Afra. Hak jom bunuh Abu Jahal tu bukan Auf, anak Afra tu betul dah, tapi Mu'adh dan Muawwidh, dua orang, bukan Auf. Auf tu pun anak dia juga, tapi bukan yang dia bunuh tu bukan Auf. Hak dua orang ni. Dalam setengah-setengah riwayat disebutkan iaitu Mu'adh bin Amr bin Al-Jamuh. Jadi setengah-setengah ulama kata tiga orang ni, tiga. Mu'adh, Muawwidh dan seorang lagi nama Mu'adh juga. Lepas tu dia kata, saya tidak pernah tengok siapa pun ada sebut Auf, termasuk salah seorang yang bunuh Abu Jahal, kecuali Abu Dawud dan Ibnu Sa'ad. Abu Dawud ni asal ni. Bahkan Imam Abu Dawud komen, mereka berdua ni lah yang bunuh Abu Jahal. Maknanya itu bukan hadis tu, Abu Dawud kata tu, qala Abu Dawud kan. Jadi kata dia, sejauh yang kita duduk kaji tengok, tak ada orang lain hak sebut kata Auf tu. Muawwidh tu betul lah, Muawwidh. Tapi Auf tu ini Abu Dawud dan Ibnu Sa'ad saja. Kerana dalam tabaqatnya Ibnu Sa'ad kata
Wa qutila Auf ibn al-Harith yawma Badr syahidan qatalahu Abu Jahal ibn Hisham ba'da an darabahu Auf wa akhuhu Muawwidh ibn al-Harith fa athbatahu. Ibnu Sa'ad kata Auf bin al-Harith ni Ibn Afra' tu mak dia, Afra' tu, Al-Harith tu ayah dia. Kadang-kadang dia bank kepada mak dia. Ini pesen Arab ni. Kadang-kadang bank kepada ayah, kadang-kadang bank kepada datuk. Jadi hak tu kita kena faham pesen dia. Jadi Auf ni mati dalam perang Badar tu, mati syahid. Siapa hak bunuh? Abu Jahal bunuh. Abu Jahal bunuh dia. Selepas dia Auf ni dan saudara dia Muawwidh ibn al-Harith tetok Abu Jahal. Lepas tetok tu Abu Jahal tetok balik dah dia, kira-kiranya matilah dia Auf ni. Jadi hak dua orang ni je kalau saya sebut, ada sebut Auf ni sebagai yang terlibat dalam pembunuhan Abu Jahal. Tetapi memang betul lah Auf tu masuk juga dalam perang Badar, itu betul, bersama saudara-saudara dia. Jadi inilah salah seorang sahabat yang hebat, perempuan ni, anak dia beberapa orang masuk dalam perang Badar. Ni ikhwatu, dengan saudara-saudara dia beberapa orang, adik-beradik dia pergi perang Badar, masuk dalam perang Badar. Seperti mana kita tahu hak masuk dalam perang Badar ni sebenarnya sahabat yang terpilih, walaupun dia muda lagi, iaitu Muawwidh, Auf. Ni Banul Harith, semuanya anak Harith. Semua mereka ni dipanggil juga Ibnu Afra'. Kemudian lepas pada tu Afra' tadi menikah pula selepas Harith tu dengan Bukair bin Yalil Al-Laythi. Ini menikah orang lain pula. Dia boleh anak pula 4 orang dengan suami hak kemudian. Namanya Iyas, Aqil, Khalid dan Amir. Semua mereka ni ikut serta dalam perang Badar. Bayangkan 7 orang adik dia masuk perang Badar. Begitu juga saudara-saudara mereka seibu, Banul Harith, Banul anak Harith, seibu. Betul apalah. Inilah menunjukkan bahawa Afra' ni adalah sahabiyah yang mana 7 orang anak dia semuanya ikut serta dalam perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hak jo bunuh Abu Jahal yang disebut-sebut dalam Bukhari ke apa, Muslim, iaitu 3 orang. Muawwidh ni dua-dua orang ni anak Afra'. Harith tadi itu ayah dia, tak apalah. Dan yang ketiganya Mu'adh bin Amr bin Jamuh. Saya tak pernah tengok ada siapa-siapa sebut Auf. Dalam pembunuhan Abu Jahal tu tak ada. Yang ada satu lagi dalam Bukhari disebut Abdullah bin Mas'ud. Jadi Auf ni tak ada siapa sebut. Cuma dia antara hak terekam pergi kepada Abu Jahal, dan dia tak sempat Abu Jahal mati, dia mati dulu. Dia mati dulu. Dalam Gomo tu dia mati dulu. Lepas tu adik-adik dia pajalah ceritanya. Dalam Kitabul Maghazi Sahih Bukhari, Anas sudah tulis dah juga ni. Macam mana cerita dia, siapa dia yang dia bunuh sebenarnya, dan macam mana putus jari ni, tangan dia ni putus. Lepas tu dia salah seorang dia putus tangan dia, payah dia nak pegang dia, tangan duk kotek-kotek gitu, dia tekan, dia putus. Pasal dia duk gantung di apa di kulit, pergi masuk perang lagi. Dan salah seorangnya dia tidak kahwin seumur hidup, dengan sebab perang tu. Kesal dia, tak tahulah kena apa dia. Itulah peristiwa anak-anak Afra'. Sebab disebut anak-anak Afra' sebab dia kan dia ada dua suami. Kalau sebut ayah tidak semua, dia sebut, kalau sebut dia semua 7 masuk. Jadi ini satu keistimewaan, orang lain tak ada siapa lagu tu. Cuma ada sebut dalam Bukhari ke apa,
yang terlibat dalam pembunuhan Abu Jahal tu, dia tidak mati selalu. Jadi bila 2-3 orang ni kita tak, tapi tidak Auf lah, kita tak tu dia itu lagi sedar lagi. Ibnu Mas'ud pergi, dia boleh kecek lagi Abu Jahal, dan dia boleh kata, Ibnu Mas'ud boleh royak lagi apa dia yang dia kata. Dia tak puas hati. Buat kau dia ni jenis orang apa ni, degil lah kata, kepala Abu Jahal. Dia tak puas hati. Apa dia hak akhir dia sebut, sebab dia mati ni bukan di tangan sama-sama dia, sama-sama Quraisy. Dia mati ke buat Ansar, apa tidak ada motor bunuh dia. Gitu. Buat kau dia tu ni bering lah, kata bering. Jadi kerak kepala. Jadi Ibnu Mas'ud pun kerak kepala dia, kerak kepala, sebab dia tak mati lagi. Kerak kepala, pegang kepala buat pergi kepada Nabi SAW. Ini Abu Jahal. Gitu cerita. Jadi di sini Abu Daud tak sebut tentang Ibnu Mas'ud, tak sebut tentang Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh, tak sebut. Padahal dalam riwayat yang sahih tu lebih tepatnya, sebab Nabi SAW bagi salat dia, orang panggil salat dia, mana peralatan perang yang ada di tubuh Abu Jahal, dan begitu juga kuda dia Nabi bagi kepada Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh. Maknanya dia terlibat. Adapun Auf tu tak ada, tak ada. Tapi dia memang terlibat, betul lah, adalah sedikit sebanyak. Tetapi dengan tidak sebut orang lain yang memang lebih berperanan lah dalam membunuh Abu Jahal itu, tidak dipersetujui oleh ulama. Walaupun Imam Abu Daud kata lagu tu, hak ni kebanyakan ulama tak terima. Hak dia sebut Auf tu, hak Muawidh tu betul dah, Auf tu sepatutnya di tempat Auf tu orang lain. Dan dia tidak sebut lagi apa ni, macam Ibnu Mas'ud apa tu, begitu. Kemudian babun fil asir yunalu minhu wa yudrabu wa yuqarraru. Tawanan dikatai, disumpah lah, dipukul, dan diminta dia mengaku. Boleh ke tidak? Itu cerita lain pula. Kita setakat tu lagi untuk malam ni. Wallahu a'lam.